Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini kita nak borak episod terakhir Demon Slayer Season 2, iaitu episod 11 lah, Entertainment District. Alright, jom kita start. So, episod kali ini dia berdurasi 30 minit lebih, lagi panjang lah daripada biasa. Usually episod-episod sebelum ni 18-20 minit macam tu kan. Okay, episod kali ini 30 minit. So, pada permulaan episod kali ini ditunjukkanlah scene di mana Nezuko dia keluar daripada kotak dia dan dia halang, dia tangkis serangan-serangan daripada Blood Demon Art Gyutaro untuk lindungi Tanjiro lah. Okay? Bila Tanjiro sedarkan diri, dia perasanlah yang sekeliling dia ni dah messed up, messy disebabkan serangan Gyutaro tu kan. Tapi dia tak terkena serangan tu berkat dari Nezuko. So, bila Tanjiro bangun, dia hairan lah kenapa dia masih boleh hidup sedangkan dia ada terkena racun daripada Gyutaro kan. Dan barulah dia perasan masa tu yang Nezuko, adik dia, yang selamatkan dia. Jadi Tanjiro ni dia cubalah cari di mana kawan-kawan dia yang lain, Zenitsu, Inosuke dengan Tengen. Tapi dia tak dapat gerakkan kaki dia sebabkan dia dah terlampau lemah after effect daripada perlawanan dia tu kan. So Nezuko lah yang angkat Tanjiro ni dan diorang cari di mana ahli Demon Slayer Corp yang lain. So orang pertama yang diorang jumpa adalah Zenitsu. Okay, Zenitsu ni memang dia dah sedar daripada tidur dia. Dia dah rasa semua sakit-sakit di badan dia. Dia nangis lah dan dia teriak panggil nama Tanjiro. Hilang sudah cool Zenitsu di sini. Dia panggil nama Tanjiro. Lepas tu dia mengadulah dengan Tanjiro, badan dia sakit atau apa semua kan. So Tanjiro ni pun dia lega lah nampak Zenitsu ni okey-okey je. Lepas tu Tanjiro dia cari pula lah di mana Inosuke. Dan dia nampak Inosuke berada di atas runtuhan bangunan. Dan bila dia nampak Inosuke, Tanjiro ni dia terkejut lah nampak keadaan Inosuke ni yang berdarah. Lepas tu racun Gyutaro tu pun dah merebak di badan dia. Biarpun Inosuke kata sebelum ni racun takkan bagi efek dengan dia kan, tapi racun tu still lagi merebak di badan Inosuke. Tanjiro ni pun dia bingung lah apa dia patut buat untuk selamatkan Inosuke. Jadi di sini Nezuko dia gunakan Blood Demon Art dia untuk bakar racun yang ada di dalam badan Inosuke. So aside daripada menyerang demon menggunakan Blood Demon Art dia, dia juga boleh gunakan Blood Demon Art dia ni untuk menyembuhkan orang lain yang terdapat racun lah di dalam badan dia, especially Blood Demon Art demon. Lepas Nezuko dah bakar racun yang ada di dalam Inosuke, Inosuke ni pun start lah recover. Dan Tanjiro dia peluk lah Inosuke, dia lega juga nampak Inosuke ni dah okay. Then next person dia cuba cari pula iaitu Tengen. Jadi Tengen ni pula dia diselamatkan oleh isteri dia daripada serangan Gyutaro. Tapi Tengen punya keadaan tu pun memang dah teruk. Dia pun dah terkena racun daripada Gyutaro. Isteri-isteri dia ni pun sedih lah nampak keadaan Tengen, terutama Suma. Suma ni sampai menangis-nangis, teriak di tepi Tengen. Even Tengen mau cakap something sebagai last word dia kan, tapi dia tak dapat cakap sebab Suma dengan Makio bergaduh masa tu. Jadi Tengen ni pun frust lah sikit. Dia kata even though dia ni dah dihampir akhir nyawa dia, dia still tak boleh cakap apa-apa sebabkan racun tu pun dah sampai di lidah dia. Dia tak dapat cakap apa-apa lagi. Dan in the middle of that, Nezuko ni pun sampailah di tempat Tengen dan dia ni pun bakar lagi racun yang ada di dalam badan Tengen. So Tengen pun okay lagi. Dan isteri-isteri Tengen ni pun gembira lah nampak Tengen dah okay, dah tiada racun di dalam badan dia. Diorang peluk lah Tengen, happy apa semua kan. Dan Tanjiro dia sambung pula cari di mana Daki dengan Gyutaro. Dia nak pastikan sendiri yang Daki dengan Gyutaro ni betul-betul dah ditewaskan. Dan masa dia tengah cari tu, dia tercium lah bau darah Daki dengan Gyutaro, bau darah demon diorang ni. Dan dia nampak lah ada satu pool of blood. Okay, ada banyak darah lah di area tu. Dan dia ambil darah tu sebagai sampel untuk Tamayo.
Dan bila Tanjiro ambil sampel darah diorang ni, kucing Tamayo ni pun datang lah, iaitu Cacamaru. Tiba-tiba datang, tak dari mana, okay? Dan Tanjiro bagi dengan Cacamaru pun pergi. Lepas Tanjiro ni dia sambung lagi cari di mana keberadaan Daki dengan Gyutaro. Dan masa dia tengah cari tu, dia dapat hidu lah bau Daki dengan Gyutaro, dan dia pergi menuju ke tempat diorang. Dan semakin Tanjiro mendekati diorang, dia terdengarlah yang Daki dengan Gyutaro ni tengah bergaduh sesama diorang. Diorang saling menyalahkan lah. Antara diorang, Daki ni salahkan Gyutaro pula salahkan Daki sebab punca kekalahan diorang apa semua kan. Dan diorang ni terus menerus bergaduh sampaikan tahap Daki ni dia tuduh yang Gyutaro ni bukan abang dia. Daki cakap dia tiada abang yang sehodoh Gyutaro, mustahil dia ada abang macam Gyutaro ni. Dan dia kata lagi lah, Gyutaro ni selain daripada kekuatan dia tiada apa-apa benda yang bagus dalam diri dia. Gitulah Daki cakap. Dan Gyutaro ni lagi yang memang ada inferiority complex, apapun yang buatkan Gyutaro ni insecure kan dengan physical badan dia betul-betul terasa lah dengan apa yang Daki cakap. Dan dia lagi yang marah Daki. Dia cakap lah yang Daki ni lah beban yang sebenar. Dia ni lemah, dia tak boleh buat apa-apa. Kalau bukan sebab Gyutaro yang selamatkan dia ni dah lama mati. Sepatnya gitulah. And then Gyutaro cakap yang dia ni menyesal lindungi Daki selama ni. Jadi kata-kata Gyutaro ni pula yang buatkan Daki terasa. Jadi Daki pun dia mengalir lah air mata dia dengar abang dia cakap begitu. Tapi Gyutaro ni belum habis lagi, dia terus menerus lagi marah-marah dengan Daki. Sampaikan Tanjiro sendiri turun dari bahu Nezuko dan dia datang ke arah Gyutaro. Lepas tu dia tutup mulut Gyutaro. Dan Tanjiro katalah dengan Gyutaro, kau tipu. Kau tak rasa pun macam tu sebenarnya, kau tipu je. Tanjiro katalah dengan Daki dan Gyutaro yang diorang berdua ni sebagai demon, diorang tiada kawan lain. Diorang dibenci oleh semua orang. Diorang tiada sesiapa pun melainkan diri diorang berdua tu. Jadi sekurang-kurangnya di akhir hayat diorang ni, janganlah diorang ni memaki dan marah antara satu sama lain. Jadi Daki yang dengar perkataan Tanjiro ni, dia rasa sebak lah. Lepas tu dia menangis-nangis dan dia minta abang dia ni supaya buat sesuatu supaya diorang ni ialah selamat ke apa semua. Tapi diorang ni memang dah almost mati kan masa tu. Daki ni pun perlahan-lahan dia bertukar menjadi debu. Dia duluan yang mati. Dan Gyutaro yang nampak adik dia ni bertukar jadi debu depan-depan mata dia. Dan dia panggil lah nama Daki yang sebenar, iaitu Ume. Okay, Ume ni nama Daki sebelum dia menjadi demon. Nama manusia dia lah, alright? Dia flashback lah masa lalu dia bersama-sama dengan Daki masa diorang ni masih lagi menjadi manusia. Part ni aku skip dulu lah, okay? Ini kita save di video yang lain, alright? Dan bila Gyutaro dah habis flashback masa lalu dia pun bertukar lah menjadi debu. Dia lagi yang follow adik dia. Dan Tanjiro pun dia berharap lah yang Daki dengan Gyutaro ni sempat untuk berbaik semula sebelum diorang ni masuk ke neraka. Dan habis scene tu pula ditunjukkan scene di mana Serpent Hashira iaitu Iguro Obanai dia dah sampai di tempat kejadian ni dan dia berjumpa dengan Tengen. So Iguro ni dia tak puas hati lah dengan performance Tengen. Jadi dia kata even though Tengen berjaya kalahkan Upper Moon Demon upper rank, tapi ini cuma upper rank 6, upper rank yang paling lemah. So benda ni bukanlah sesuatu yang macam Iguro kata admirable lah, gitu, okay? Dan dia kata kenapa kau sampai hilang tangan kiri kau, hilang lagi mata kiri kau. Itulah, okay, dia tak puas hati lah dengan performance Tengen. Dan Tengen kata yang dia nak bersara. Lepas ni dia dah tak boleh berlawan lagi sebagai Demon Slayer Corp disebabkan dia punya kecederaan ni. Dan dia tahu jugalah yang Kagaya akan faham dengan situation dia. Tapi Iguro pula dia bantah dengan kata-kata Tengen. Dia kata yang Rengoku pun baru je mati, okay? Dia punya position sekarang ni pun tengah kosong. Diorang tak boleh afford lagi untuk hilang satu lagi Hashira at the same time. Jadi Iguro kata lagi bagus Tengen ni berlawan sebagai Demon Slayer Corp daripada dia retire. Dia suruh Tengen ni berlawan sampailah dia mati.
Lepas tu Igoro sambung lagi lah yang terlampau banyak orang-orang muda sekarang ni mati disebabkan kurang pengalaman. Jadi diorang perlukan Hashira macam kita ni lah, gitu. So Tengen ni pun dia refute balik kata-kata Igoro. Dia kata, tak, orang-orang muda sekarang ni dah membesar, terutama budak yang kau benci itulah. Yang dia maksudkan tu Tanjiro. Jadi bila Igoro dengar yang Tanjiro masih lagi survive fight ni, dan dia terkejut lah masa tu. Baru dia start acknowledge sikit Tanjiro. Dia terkejut Tanjiro dapat survive fight dengan Apemon Demon. Berita kekalahan Apemon Demon ni dengan diorang Tengen Tanjiro telah disampaikan lah oleh Kagaya melalui Gagak Demon Slayer Corps. Dan Kagaya memang sangat gembira lah dapat berita ni bila dia dapat tahu upper rank 6 telah berjaya ditewaskan. Tapi condition Kagaya masa ni memang dah kronik lah. Penyakit dia tu dah start merebak di tubuh dia sampaikan dia susah untuk bergerak. Dan bila Kagaya dapat tahu juga upper rank 6 ni telah berjaya ditewaskan, dia telah predict yang upper rank lain pun akan jatuh one by one selepas ni. Dan kekalahan diorang semua ni akhirnya akan sampai dengan Muzan. Okay, jadi Kagaya dia yakin yang Kibutsuji Muzan akan berjaya dikalahkan juga pada zaman diorang. Dan lepas habis scene Kagaya ni pula, ditunjukkanlah scene di mana Akaza dia disummon ke Infinity Castle, ke base Muzan lah. Dan bila Akaza perasan yang dia dah berada di Infinite Castle, bulatlah mata dia. Dia terkejut masa tu sebab dia tahu satu-satunya sebab dia telah disummon di Infinity Castle ni disebabkan seorang Apemon telah berjaya dibunuh. Dan ditunjukkanlah scene Nakime pula dia main dia punya Biwa. Okay, Nakime masa ni dia tengah summon lagi ke semua upper rank demon yang lain. Tapi tak habis ditunjukkan babak tu, di skip pula scene lain. Sayanglah kita tak nampak keseluruhan Apemon Demon masa ni. Ditunjukkan pula scene di mana Uzui Tengen dia tengah dipapalah oleh isteri dia untuk pergi daripada tempat perlawanan diorang tu. Meanwhile pula diorang Tanjiro, Zenitsu dengan Inosuke diorang berpeluk lah sesama diorang gembira yang diorang masih survive. Tiada orang mati sepanjang perlawanan tu. Diorang masih lagi boleh bersama-sama selepas ni. Gitulah untuk episod kali ni. Aku harap korang enjoy tengok. Thank you very much for watching. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.